Mari kita bersatu hati di dalam doa. 我们同心祷告。 Tuhan bersyukur untuk malam ini kami boleh berdoa bersama dengan saudara-saudara kami. 主要今天晚上我们感谢你，我们可以在这里一起跟弟兄姐妹一起祷告。 Kiranya Tuhan boleh mendengar setiap doa 求 kami. 你也听我们的祷告。 Kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. 我们要聆听，也思想主你的话。 Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami. 求你向我们每一个人说话。 Urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. 你告摸你有限的仆人， Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami 靠主耶 berdoa. 稣基督的圣名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. 弟兄姐妹平安。 Hari ini kita akan membicarakan sebuah tema ketika gereja melukai. 今天晚上我们要思想这个题目，就是当被教会伤害的时候。 Di dalam perjalanan saya melayani sebelum sekolah Alkitab dan sampai hari ini saya diperjumpakan banyak orang-orang yang terluka oleh karena 当我还没有进到神学院深造，直到如今我服侍神的时候，我看到有不少的人受到教会的伤害。 dan mendengar cerita mereka. 我们听到他所发的苦衷， Sungguh akhirnya saya terpanggil melayani dan menjadi sahabat bagaimana sahabat orang-orang yang pernah terluka dengan gereja bahkan sudah tidak mau ke gereja. 最后呢，我就决定我要投入那些已经被伤害并且不愿意再回到教会的那些人的工作。 Kalau bahasa kerennya unchurched people, orang-orang yang tidak lagi mau ke gereja. 那就是不愿意再到教会的人。 Jadi akhirnya saya harus mendatangkan gereja di tempat-tempat lain. 因此，我必须要把教会带到他们那里，带到其他的地方。 Di kafe, di pasar, 无论是在咖啡屋，或者在巴萨里面， bagaimana orang-orang tersebut bisa merasakan cinta Tuhan. 让他们那些人可以重新的得到上帝的爱。 Saya ajak kita membaca Yesaya 53 ayat yang kelima, saudara-saudara. 我们一起学习神的话，在以赛亚书第53章第5节。 Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. 以赛亚书第53章第5节。 那是他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤，因他所受的刑罚，我们的平安；因他受的鞭伤，我们得医治。 Ternyata orang bisa disembuhkan oleh luka dari tubuh Kristus, saudara-saudara. 其实一个人心中的伤害是可以从我们的神的伤害那里可以得到医治的。 Gereja membaca teks ini sebagai sebuah nubuatan ketika Yesus nanti di kayu salib dan tubuhnya penuh dengan bilur. Bilur-bilurnya itulah yang menyembuhkan manusia yang berdosa. 这一段的经文就是很清楚的教导我们，让我们可以明白，主耶稣被罪孽所压伤，受到刑罚，让我们可以得着平安。 Seorang bapak gereja yang bernama Athanasius mengatakan manusia tidak bisa merasakan cinta Tuhan tanpa tubuh. Maka Tuhan perlu menjadi tubuh untuk manusia bisa merasakan cinta secara nyata. 因为教会的领袖这样说，一个人不能够领受到这个神的爱，如果说没有真正的可以成为肉体的神的这个慈爱。 Maka di dalam bahasa teologi dikatakan embodiment, kemenubuhan Allah adalah cara yang dipakai Tuhan untuk menyatakan cinta yang nyata. 因此在神学上就说到有一个所谓的体现圣物，就是有肉体的这个神就是体现出来。 Karena tanpa Tuhan menjadi tubuh, murid-murid kita tidak bisa merasakan cinta Tuhan, saudara-saudara. 因为如果说神没有成为肉体的话，我们没有办法领受到上帝自己的慈爱。 Dan teks ini mengatakan bahwa bahkan tidak hanya tubuh saja, tubuh yang penuh dengan luka daripada Kristus itulah yang menyembuhkan luka-luka kita sebagai manusia. 不单单是神的身体，而是上帝充满着伤痕的身体，让他这样的身体可以医治我们人心中的这个被伤害的事。
Karena luka-luka yang tercurah itu melambangkan cinta Tuhan 因为这些伤痕表现出上帝的爱， yang menyembuhkan kita dari dosa dan kita tahu dosa adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. 可以把我们从罪孽中可以释放出来，医治回来，因着上帝这破碎的身体。 Dan firman Tuhan yang terutama adalah kasih kepada Tuhan, sesama dan diri. Maka saya memahami dosa adalah sebuah ketidakpercayaan lagi akan cinta Tuhan. 上帝的话就说我们要就是爱人如己，就像爱我们自己。如果说我们没有这样的爱的话，我们没有办法就是明白上帝的爱。 Maka ketika Tuhan datang ke dunia ini dikatakan karena begitu besarnya cinta Allah kepada kita, Dia menyelamatkan kita dari kebinasaan, saudara-saudara. 因此，当神来到世界上的时候，上帝就说：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给我们，我们就从那里可以得着爱的释放。” Dan kebinasaan itu berbicara sebuah kondisi manusia yang tidak bisa lagi mencintai. Dia penuh dengan kebencian dan luka yang begitu dalam. 像那样的状况呢，我们也表现出一个人是那么的败坏，那么是没有办法去补救的。 Seorang sastrawan yang bernama Dostoyevsky mengatakan, hell is the inability to love. Neraka adalah ketidakmampuan kita. 一个文学家这样说，就是第一就是因着我们没有办法去做到的事。 Tapi ayat tadi mengatakan bahwa ternyata luka atau bilur dari tubuh Yesus menyembuhkan. Luka daripada Tuhan itu menyembuhkan. 就是也讲到上帝的这个伤痕的这个身体呢，医治了我们这个忧伤的心。 Dan saya jadi tersentuh karena dikatakan ketika seorang teolog mengatakan hari ini tubuh Yesus sudah terangkat ke surga. 就是当我就是看到有一个神学家这样说，今天耶稣的身体已经被提到天上了。 Dan sekarang tubuh Kristus adalah saudara dan saya. 现在所谓的这个基督的身体就是你和我。 Dan bagaimana orang merasakan cinta Tuhan melalui tubuhnya yaitu gereja. 那到底我们怎么样能够经历到上帝的爱，因着我们跟这个在教会里面的弟兄姐妹之间的这个团体呢？ Tapi kenyataannya kita menjumpai banyak orang terluka oleh gereja. 但是事实上呢，有不少的人因着教会受到伤害了。 Gereja berbicara tentang saudara dan saya termasuk, tetapi juga sekumpulan komunitas orang percaya adalah gereja. 教会说你和我是一个团体，也包括你和我是一个团体。 Tubuh kita adalah bait Roh Kudus, rumah Kristus. Tubuh kita bait Roh Kudus dan gereja adalah tubuh Kristus. 我们的身体是上帝的殿，就是教会的身体。 Mengapa gereja melukai? 为什么教会会伤害别人呢？ Saudara-saudara, jawabannya adalah gereja pasti melukai. 弟兄姐妹，答案是说，教会一定会伤害别人的。 Karena gereja diisi oleh manusia-manusia, makhluk menubuh yang penuh dengan berbagai luka dan kelemahan. 因为教会里面充满着受伤并且软弱的人所组成的。 Siapa pria-pria yang tidak pernah membuat istrinya menangis? 请问，在我们当中是否不曾经让你的妻子啼哭吗？ Siapa anak yang tidak pernah membuat papanya dan mamanya bersedih? 是否有孩子不曾经让他的父母亲伤心呢？ Adakah orang tua yang tidak pernah melukai hati anaknya? 是否有一个父母不曾经伤害孩子的心呢？ Gereja berbicara saudara dan saya termasuk saya adalah manusia yang penuh dengan kelemahan dan pasti melukai. 教会说你和我是一个教会的成立是你和我，那我们在一起的时候，肯定在其中会发生矛盾的。 Ada sesuatu yang bagus dari pengertian teologi tubuh, saudara-saudara. Tubuh. 就是有一个就是身体的这个生学。 Begitu kita berbicara memiliki tubuh, tubuh kita bisa terluka. 当我们说到我们的身体，其实呢，我们的身体会受伤的。
Tetapi tubuh kita juga bisa melukai. 但是另外的人，他人的身体也会被受伤。 Maka Yesus ketika datang, firman yang menjadi manusia bertubuh, tubuhnya bisa terluka, tercabik-cabik. 因此，当主耶稣就是带着身体来到这个世上的时候，他的身体呢会被这个变大，也变大，也被受到极大的伤害。 Dan tentunya Kristus juga bisa melukai. 反过来说，就是基督也会伤害你们。 Tapi kita percaya Tuhan Yesus tidak berdosa sehingga dia tidak melukai siapapun. 但是我们相信，我们的神耶稣基督是从来没有犯罪的。 Karena di dalam segala tindakannya ada cinta yang besar, walaupun ada kenyataan orang-orang yang mungkin tidak terima dengan apa yang dilakukan Yesus. 因为可能有的一些人他就是不愿意接受的话，但是他主耶稣所行的是蛮有慈爱的行为。 Saudara-saudara, tapi kenyataan ini tidak membenarkan bahwa ya nggak apa-apa ya karena kita manusia ya wajar kita melukai. 但是我们且不能够说那个我们是人嘛，所以这样的事情是没有不奇怪的。 Tapi pertanyaan saya, apakah kita punya kesadaran bahwa ternyata sebetulnya kita juga manusia yang terbatas yang pasti pernah melukai. 但是是否我们真正的醒悟到我们本身我们是有限的人，肯定在我们的行为里面会伤害别人。 Mengapa kita gereja bisa melukai? Karena kadang mungkin justru kita tidak pernah sadar bahwa kita mudah melukai. 但是因此呢，说到就教会里面人与人之间为什么会产生这个伤害的事呢？因为我们人本身就容易伤害别人。 Kita selalu diajarkan di mimbar, kita umat Allah berbeda, udah ada kasih di dalam hidup kita berbeda dengan orang di dunia. 我们说我们是神的子民，我们跟外面别的这个不是神的子民的这个人不一样。 Kasihan mereka di luar sana, perlu Tuhan tidak seperti kita yang sudah menikmati anugerah dari Tuhan. 他们在外面的爱是就是不纯粹的，不像我们是从上帝哪里来的领受的爱。 Sampai kita lupa bahwa ternyata mungkin 但 kita 是我 sudah 们却忘记了，可能 banyak melukai orang. 我们伤害了许多的人。 Saudara-saudara, ada sebuah film yang sangat menarik yang bernama Hummingbird, berjudul Hummingbird. 弟兄姐妹，有一个就是很出名的电影，就是说这个蜂鸟。 Aktor ini adalah seorang tentara yang dilatih menjadi mesin pembunuh begitu dahsyat dan 这个人的作者，这个电影的作者是一个曾经被训练成为杀人攻击的。 Tapi ketika dia menyadari begitu dia sudah hidupnya didedikasikan penuh untuk menghabisi lawan-lawan negara. 但是当他醒悟到他所做的是为着要这个消灭也伤害别人的时候， Dia begitu ketakutan dan melihat begitu berbahayanya tubuhnya ini yang bisa mengakhiri banyak hidup. 因此他就想到他这个身体是那么的可怕，因为他可以伤害许多的人。 Ini cara yang salah dan dia memilih akhirnya menjadi homeless, mabuk, tidur kerjaannya supaya dia tubuhnya menjadi deactivate, menjadi tidak berfungsi. 因此呢，他就是千方百计的，就是用醉酒的方法来麻醉自己，让他就是失去那原本杀人的这个攻击。 Dia tidak berani mengunjungi istrinya dan anaknya karena dia takut karena dia sudah biasa terus di medan pertempuran. 他不敢再去见他的太太、他的孩子们，因为他已经习惯于就是杀人。 Sampai suatu hari ada ancaman kepada keluarganya begitu dalam, dia aktifkan itu dan dia menyelamatkan keluarganya, dan setelah itu dia kembali menonaktifkan tubuhnya menjadi gelandangan. 但是当有一次呢，他就听到有人来就是要欺负他的这个家人，欺负他的太太的时候，他原本的这个性格呢又再次发生，把那些人弄整齐了以后呢，他又回到就是把自己关闭起来的那个状态。 Contoh yang tidak sempurna, tapi dia tahu dan sadar begitu berbahayanya aku sebagai manusia yang bisa menyakiti sesamaku. 虽然这个例子他所做的方法是不是那么完全，但是却让我们知道他已经醒悟到他本身是那么的败坏。
Saudara-saudara, ternyata Kristus terluka dan dilukai oleh umatnya sendiri. 我们也知道，主耶稣被他自己的这个子民所伤害。 Umat yang berkuasa, yang merasa dirinya saleh dan memegang kebenaran kerohanian sebuah bangsa. 那些他认为是很虔诚、很高贵的，并且掌握真钱的这个他的子民。 Dan begitu melihat Yesus yang memiliki kasih kepada orang-orang yang dibuang mereka, saudara-saudara. 当他看到耶稣是那么的爱那些被他所弃绝的人， Mereka menjadi tidak nyaman, apalagi ketika Yesus akhirnya diikuti oleh banyak orang yang awalnya percaya kepada mereka. 因此呢，他们就感到他们感觉不那么安全了，因为那些弃绝他的人是那么多的人跟随着耶稣。 Saudara, yang pertama kita perlu hati-hati supaya kita tidak melukai adalah kesadaran bahwa kita mudah melukai. 我们必须要学习，我们不要伤害别人，因为我们容易伤害别人。 Kita perlu jujur dan sadar bahwa ternyata kita sering melukai bahkan orang-orang yang kita cintai. 我们必须诚实的说，我们经常伤害别人，甚至是我们所爱的人。 Saudara boleh tanya, istri saya sering nangis karena saya enggak? 弟兄姐妹，我们可以问，你们可以问我的太太，到底我曾经伤害她吗？ Dan ketika dia nangis, saya kadang-kadang kayak nggak ada pedulinya, saudara-saudara. 有时候当她哭的时候，我就在那里就想到你做什么这样呢？ Tapi ketika lihat dia tidur, habis nangis itu, saya ngerasa bersalah loh. 但是当她哭完了以后呢，在那里睡觉的时候，我心中就感到有一个不对的这个想法。 Dan saya merindukan suatu hari, saya bersama dengan Yesus. Ketika dia datang kedua kali, saya tidak menyakiti orang lagi. 我多么的盼望，当主耶稣再来的时候，我可以像主耶稣一样，我不伤害别人。 Karena cinta saya akan disempurnakan oleh dia. 因为我们的爱已经被上帝所这个完全的。 Kesadaran kita ini dapat melukai karena kita makhluk menubuh. Penting. Kesadaran kita bisa melukai. 我们醒悟到我们能够伤害别人。 Saudara-saudara, yang kedua adalah takut atau insecure, tidak merasa aman ketika kekuasaan kita terancam. 第二点就是我们会伤害别人，因为害怕自己的权利受到这个威胁。 Karena pada waktu itu institusi agama sudah begitu megah, punya bangunan yang mewah. 因为在那个时候，教会是那么的这个宏伟。 Tapi ada satu pribadi yang berani mengkritik secara tajam. 但是其实在那个时候，有一个人却在那里批评着， Bahkan membalik uang pertukaran mata uang di Bait Allah. 甚至呢，他推倒了那些兑完银钱的在圣殿里面的人。 Di sini ada ketakutan, tapi juga ada identitas diri yang mulai diganggu dengan kehadiran yang lain. 一方面他感到非常的就是担心惧怕，但是另一方面他就觉得这个人正在威胁着他们。 Saudara, ketika kita menjadi takut, kita bisa melakukan satu tindakan yang begitu jahat. 弟兄姐妹，当我们感到惧怕或者感到有危险来的时候，我们会行那些可怕的事。 Di dalam brain science, ketika orang takut, otaknya itu bergerak melawan atau lari. 因为当一个人害怕的时候，他的思维是相反的。 Jadi orang yang kelihatannya berani ngelawan, belum berarti dia berani, saudara-saudara. 因此，表面上看到这个很敢以这个反抗的人，不一定他是勇敢的人。 Itu bisa karena takut seperti Petrus. 这就是像彼得一样， Kelihatannya berani karena menutupi ketakutannya. 彼得看起来是那么的勇敢，但是他却要遮盖他的软弱， Atau lari dan tidak mau bertanggung jawab. 或者呢，他逃跑了，他不愿意就是有这个负责任。 Dan kita melihat umat Allah yang melukai di sini, dia menyerang atas nama Tuhan, mengorbankan Kristus, saudara-saudara. 因此，当他们就是在那里争斗的时候，他就把基督当成是牺牲品。 Dia melawan karena ketakutan institusi agama. Kaumnya terganggu dengan keberadaan Yesus dan kekuasaannya terancam.
因着耶稣的存在，耶稣的来到，他感到就是他的地位受到威胁。Dia juga tidak mau mempertanggungjawabkan dan menaruh itu kepada tangan orang Romawi yang membunuh Yesus. 他也因为他们所做的，他们不负责任，并且把推到罗马政府。Mungkin juga ada banyak dari golongan itu yang diem, nggak mau ikut-ikut, udah terserah bagaimana. 在他们当中，可能有的人在那边静默不言。Saudara, bukankah ini juga sering terjadi di dalam kehidupan gereja? Terjadi di dalam kehidupan bergereja. 像这样的事情，岂不是发生在我们基督徒的这个教会里面吗？ Ketika tempat pelayanan kita, diri kita, atau gereja kita terancam, kita cenderung menyerang orang lain atas nama firman dan kebenaran mungkin. 当教会被攻击的时候，我们在那里无动于衷。 Ketika ada hal yang harusnya kita bertanggung jawab, kita lepas tangan dan kita bilang kita nggak ada urusan dengan hal itu atau orang tersebut. 如果有一些事情必须要我们去负责任的话，我们且在那里聚首，我们旁观在那里。 Orang itu anggota gereja kita tapi sudah lama nggak bergereja. 我们说我是那边教会的会友，但是我很久没去那边了。 Kita diem, terpaku, freeze, beku. 我们在那里静默，我们不讲话。 Saya bertemu dengan seorang anak muda yang sekolah Kristen dan pergi ke gereja Kristen. 我见过一个在教会，也是在教会学校里面读书的一个人。 Dan dia mengalami luka yang dalam, mengalami pembulian, dan dia kecewa dan dia tidak mau percaya Tuhan. 他经历了就是糊涂的这个行为，并且在被人家所欺负。 Seorang konselor akhirnya mengajak saya, meminta dia berjumpa dengan saya untuk bagaimana dia bisa mungkin berdamai 一 dengan 个 gereja. 辅导他的人就是要求我可以跟他辅导他。 Dan dia bercerita bahkan sampai dia sempat mau mengakhiri hidupnya karena dia merasa pembulian itu berbekas begitu dalam. 他说呢，他想自杀，因为那样的这个恶毒的事呢，让他没有办法去接受。 Dan dia bercerita tidak ada seorang pun yang datang untuk dia. tidak ada satu orang. Ya, yang datang buat dia. 就是在那样的状况当中，没有一个人去理会他。 Dan ketika saya berjumpa dengan dia, dia adalah orang yang suka mengatai Tuhan. Gua nggak percaya Tuhan, biarin, nggak ada Tuhan itu. 当他跟他见面的时候，他口中经常说：“我不相信，我不要去相信。 Aku ateis, aku agnostik. 我是无神论的，我不管这些。” Saya cuma bilang kamu terluka oleh gereja, boleh nggak? Jangan-jangan kamu harus disembuhkan oleh gereja. Disembuhkan oleh gereja. 我就说你是否愿意让教会来医治你吗？ Dan saya masukkan dia di dalam satu kelompok kecil di gereja Puri. 因此呢，我把他带到一个教会里面， Sebagai orang yang tidak percaya. 是成为一个还不相信人的这个人。 Saya pesan kepada teman-teman di sana, ini ada teman kita yang ateis, agnostik dan dia terluka oleh gereja. 我就是告诉那边的会友们说，他是无神论的，他被教会伤害过。 Tolong terima ketika dia ngata-ngatain Tuhan atau ngata-ngatain orang Kristen. 如果说他正在说这个就是辱骂神或者辱骂别人的话， Ada satu anak yang akhirnya nggak kuat, boleh saya pindah kelompok? Oh, karena nggak kuat denger dia ngomongin tentang Tuhan. 因此他在那个就是小组里面有一个他没有办法去接受，他说可以吗？我搬到其他的小组，因为我没办法听到他所说的话。 Suatu hari saya bicara sama anak ini, kamu marah sama Tuhan, kamu kecewa sama Tuhan, karena berarti Tuhan pernah penting dalam hidupmu. 有一天呢，我就跟他们讲，跟他说，你就是不相信神，你对神有成见。 Kamu kecewa dengan gereja karena gereja adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidupmu. 你对教会失望，其实呢，教会是一个非常重要的这个地方。 Yang bisa mengecewakan kita adalah sesuatu yang penting. 是能够伤害我们，但是却是重要的。 Nggak apa-apa, marah, nanti marah itu reda. Marah itu suatu hari akan reda.
哦，没有关系，你生气，最后你就会明白。 Hari ini anak itu melayani bersama dengan kita. 弟兄姐妹，今天这个孩子在教会里面服侍， Walaupun dia masih harus meminum obat untuk mengatasi mental health dia. 虽然他因着他的疾病，他必须要吃药， Yang kadang-kadang dia juga bisa bersifat meledak. Yang mungkin banyak orang tidak bisa menerima keberadaan dia. 有时候呢，他会旧病复发。 Saudara-saudara, hati-hati dengan kondisi yang kita tidak merasa tidak bisa melukai orang lain. 弟兄姐妹，我们必须要醒悟到，也注意，我们并不是不能够伤害别人的。 Juga jujur dengan ketakutan kita sebagai gereja. Ketika ada orang-orang yang mengganggu kita. 当没有人批评我们的时候，我们就必须要注意到， Karena mungkin kita juga punya luka. Sehingga ketika itu dikorek, kita menjadi marah dan ingin menyakiti orang lain. 其实呢，可能我们自己曾经也被伤害，因此当这个伤害被解开的时候，我们就会在那边生气。 Tapi karena kita Kristen kadang-kadang kita bilang nggak boleh, tapi hati kita sudah marah dan kita bisa dengan tidak sadar ataupun dengan kesadaran menggunakan kebenaran-kebenaran yang sebetulnya kita demi menyakiti orang. 但是因着我们是基督徒，我们就是全方百计的把它遮盖起来，因此呢，看起来是没有事情。 Banyak orang berbicara kepada saya, mengapa kita kecewa ketika melayani di gereja, ketika melayani di institusi Kristen. 不少的人告诉我，为什么当我在这个教会里面服侍，或者在基督的这个机构里面服侍的时候，我感到灰心呢？ Karena aku menganggap ini keluargaku. Keluargaku. Gereja atau institusi itu sebagai rumahku dan keluargaku. 其实呢，我们必须要有一个心，就是把教会当成是我们的家。 Saudara-saudara, bagaimana kita bisa menjadi gereja yang mengurangi melukai atau tidak melukai? 弟兄姐妹，我们如何能够减少我们伤害别人或者被伤害的这个机会呢？ Mari kita menjadi gereja yang berani mengakui dosa. 让我们成为一个敢于认罪的这个教会， Menjadi gereja yang jujur bahwa kita juga punya luka. 成为一个诚实的教会，承认自己曾经被伤害。 Kalau luka kita pernah direndahkan orang ketika kita melayani bersama, kita juga gampang terluka ketika ada orang yang kita pikir merendahkan kita. 如果说我们曾经被伤害，当我们服侍的时候，我们会很容易的，当一个人伤害我们的时候，我们感觉到被伤害了。 Ketika kita terluka dengan sikap saudara kita di gereja, kita bisa datang sama Tuhan, Tuhan aku terluka, aku direndahkan. 当我们被伤害的时候，我们会向上帝说：“主啊，我被伤害了。” Bahkan ketika kita ingin membalas, Tuhan aku tidak terima, aku sebetulnya ingin membalas, tolong aku Tuhan. 甚至呢，当我们要去就是跟他争斗的时候，我们说我们跟神说，我心中感到不甘心， Tolong aku tidak melakukan itu. 帮助我不要这样去做。 Kita juga harus berani mengakui bahwa kita pernah dan mungkin ke depan akan melukai saudara-saudara. 我们必须要承认，我们曾经也是被人所伤害的。 Dan kadang-kadang harus ada orang yang terluka oleh gereja kita, saudara-saudara, terluka oleh kita. 甚至有的人在我们的教会里面也曾经受到伤害。 Dan Tuhan punya berbagai cara. Mungkin dia bisa disembuhkan ketika dia pergi ke gereja lain. 可能有人说，就是他可以被医治，当他跑到其他的教会。 Atau orang dari gereja lain yang terluka dan Tuhan pakai untuk disembuhkan. Bukan berarti gereja kita lebih baik. No. 或者呢，从其他的教会已经受伤过的人可以医治他。其实呢，我们不说我们的教会是最好的。 Tapi kita sebagai umat Tuhan yang bisa bergandengan tangan secara manusia terbatas belajar dipakai Tuhan saling menyembuhkan dan 但是我 menolong. 们可以手牵手的来被神所使用，让我们可以成为医治这个别人的这个工具。 Datang juga meminta ampun terhadap Tuhan dan sesama ketika kita melukai sesama kita. 我们来到神的面前，我们求饶恕， Dan 并且以向他人求原谅。 dan kembali belajar untuk saling mengasihi dan menyembuhkan. 学习重新的来学习彼此相爱的这个机会。
8 tahun melayani di Puri, saya pernah merasa terluka dan pengen meninggalkan gereja. 在8年的这个侍奉里面，我曾经要离开因着被伤害，我曾经要离开。 Tetapi apa jaminan saya tidak terluka di tempat lain, betul? 但是，请问是否我在别的教会，不会受到伤害吗？ Emang saya aja yang terluka atau jangan-jangan ada orang yang pernah terluka dari saya dan dia tidak pernah bercerita saja? 可能就是有的人曾经被我所伤害，但是他却没有向我们说。 Justru di situ saya terbuka untuk tetap dan disembuhkan Tuhan di tempat saya melayani. 因此，就那样的让我醒悟到，我坚持在我所侍奉的地方。 Bagaimana gereja supaya tidak melukai? 那教会怎么能够不伤害别人呢？ Gereja yang mau terluka. 就是我们本身教会愿意被伤害。 Karena ternyata tubuh Kristus itu harus terluka untuk menyembuhkan orang lain, untuk menyembuhkan kita supaya kita bisa merasakan cintanya. 因此，因为基督的身体必须要受到伤害，并且因着这个伤害呢，能够医治别人。 Saya akan mengakhiri dengan membaca ayat dari gereja mula-mula, Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai 47. 我要结束我的讲到，就是接着这个使徒行传第2章第45到第46节。 Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan mereka dengan orang yang diselamatkan. 并且卖了田产家业，照个人所需用的分给个人。他们天天同心合意，恒切的在店里，且在家中擘饼，存着欢喜诚实的心用饭。 Saudara mungkin saudara berpikir, oh indah banget ya mereka makan bareng ketawa. 弟兄姐妹，可能我们会看到，这是那么好的这个图画。 Tapi saudara tahu gereja mula-mula diisi ada Tuhan dan Buddha. 但是弟兄姐妹，我们必须要知道，在起初的教会有这个自主的，并且有为奴的。 Buddha yang mungkin sudah punya luka yang begitu dalam karena banyak tuan-tuan memperlakukan mereka seperti benda. 这个为奴的他可能会有这个心中有伤痕，因为为主的对他是那么的不好。 Tuan-tuan yang pernah mendengar cerita budak-budak yang memberontak dan membunuh tuannya. 这个自主的他曾经杀害这个为奴的，因为他们曾经这个反对他们。 Berisi orang Yahudi dan Yunani. 就是Yunani 的人跟这个犹太人。 Yunani Romawi, kita lihat mungkin banyak ada keluarga Yahudi yang pernah menjadi korban orang-orang Yunani Romawi, saudara-saudara. 这个以色列人曾经也是被他们所伤害的。 Ada Yunani Romawi yang pernah keluarganya oleh pemberontak Yahudi mati. 罗马人曾经因着这个犹太人的这个反抗被杀害了。 Dan mereka datang untuk menaruh luka-luka mereka dan bersekutu bersama, makan bersama. 在那个时候，他们且来到那个地方，一起在那里吃饭。 Dan itu pasti penuh dengan penderitaan. 那我们可以想象，其中必定有许多的痛苦。 Sudah dengar cerita ketika tidak ada satu orang pun yang mau menerima Paulus karena Paulus penganiaya jemaat. 听了这样的话呢，就是没有一个人愿意听这个保罗所说的话。 Dan suatu hari mereka bisa duduk makan dan bertawa bersama. Ada yang dikorbankan saudara-saudara ketika cinta itu dinyatakan. 但是呢，当他们有一天他们能够欢喜快乐坐在一起的时候，其实有爱在那里牺牲的。 Dan itu membuat orang-orang terheran-heran. Ada kasih yang begitu dahsyat di tengah perpecahan. Luka yang begitu dalam dipulihkan. 因此呢，在他们当中虽然有那么大的这个就是问题，但是因着有这个爱，让他们可以在一起。 Gereja yang baik bukan gereja yang tidak pernah melukai. 一个好的教会，并不是说不曾经伤害别人的。
Tapi mungkin kita pernah melukai seorang dengan yang lain, tapi kita tetap bisa duduk bersama dan belajar terus mencintai dengan cinta Tuhan. 但虽然是在我们当中有相互这个伤害的时候，但是因着神的爱，我们可以坐在一起，我们解决它。 Ada kasih Tuhan yang menyembuhkan luka yang begitu dalam. 因为上帝的爱可以就是医治那受到伤害的这个人。 Ada seorang bapak yang sangat sebagai gereja, dia melukai anaknya. 有一个父亲，他这样的这个伤害他的孩子， Anaknya yang sudah lulus kuliah ketakutan dengan yang namanya hitung-hitungan uang. 这个孩子呢，就是因着他已经毕业了，他心中有惧怕。 Ketika dia SD ditonjok hidungnya karena matematikanya jelek. Berdarah. 他把成绩表给父亲的时候，他感到惧怕，因为他的数学不好。 Ketika SMA bapaknya menusuk dada anak itu dengan garpu dan berdarah. 这个父亲呢，就是用这个叉子来插到这个孩子的身上。 Anak ini ketakutan dengan hitung-hitungan uang. 因此呢，这个孩子感到非常的惧怕。 Tapi suatu hari di dalam kondisi yang terburuk hidupnya, 但是有一天，在这样这个不好的状况当中， yang membuat dia tiap hari menangis dan pengen mengakhiri hidupnya. 他在那里啼哭，他想就是结束他的生命。 Ayahnya masuk ke kamar dia, mendekap dan mengatakan, 他的父亲呢，进到他的房间，并且抱着他说 maaf papa selama ini menyakitimu. ：“Papa selama ini nyakitimu. 就父亲说请原谅我，因为我已经伤害了你。” Dan cinta yang dia rasakan dengan dekapan tubuh ayahnya itulah yang menyembuhkan hatinya yang luka. 像这样的慈爱呢，因着他的拥抱，让这个孩子的心得着痊愈。 Biarlah Tuhan pakai saudara dan saya. 让神使用我们每一个人， Dengan tubuh kita yang juga penuh luka. 用我们也是受到伤害的身体。 Luka kita bisa mendekatkan kita dengan orang lain. 因着我们的受伤，我们可以跟别人相近。 Dan biarlah luka kita bisa menyatakan cinta Tuhan yang menyembuh, kebilur-bilur Tuhan yang menyembuhkan luka 让 sesama. 我们可以见证上帝的这个伤痕，身上的伤痕可以医治我们。 Dan tidak hanya itu, kita juga membuka tubuh kita untuk disembuhkan Tuhan melalui cinta dari saudara-saudara kita yang terbatas. 让我们也可以打开我们的心，我们让神可以医治我们被曾经不伤害的这个。 Tuhan Yesus memberkati. 主耶稣赐福我们。 Tuhan, 主啊， kami manusia yang pernah melukai dan dilukai. 我们是曾经伤害别人的人， Tapi kami mendapatkan janji mendapatkan penebusan bahwa melalui lukamu, bilurmu kami disembuhkan. 但是因着你身上的伤痕，让我们得医治的时候， Biarlah kami boleh sadar bahwa kami masih mudah melukai sesama kami. 让我们习到我们是这么的容易来伤害别人。 Biarlah kami menjadi gereja yang mau mengakui luka kami dan juga perbuatan kami yang 也 melukai. 让我们教会成为一个承认自己的伤痕，并且是伤害别人的。 Kami menjadi gereja yang mau kembali dipakai Tuhan walaupun terbatas menyatakan cintamu. 我们成为一个重新被神所使用的这个教会。 Dan kami menjadi gereja yang mau terluka seperti Kristus terluka supaya orang-orang bisa merasakan cinta Tuhan. 成为愿意这个被伤害的教会，就像基督为我们受伤一样。 Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami 谢谢 berdoa. 主，奉告主耶稣基督的生命。 Amin. Tuhan Amin. Yesus memberkati.